Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, baiklah kita akan teruskan perbincangan dalam subjek usuluddin yang mana kali ini kita nak berkongsi ataupun kita nak bincang ataupun kita nak mempelajari satu tajuk iaitu tajuk sirah bagi pelajaran 1 tingkatan 5 yang mana tajuknya adalah tajuknya Ad-Daulah Al-Umayyah fil Andalus. Kerajaan Umayyah di Andalusia. Andalusia ni adalah sebuah wilayah di Spanyol, yang mana Andalus pada ketika ini merangkumi negeri-negeri di Spanyol, Portugal dan Perancis. Betapa luasnya jajahan takluk Andalus pada ketika ini, dan dalam wilayah Andalus itu meliputi beberapa bandar dalam negara Spanyol seperti Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, Huelva, Malaga dan Sevilla. Siapa yang suka tengok bola tu dalam La Liga, Liga Spanyol, mesti pernah dengarlah perkataan kelab-kelab yang Sevilla ke Malaga ke Granada ke. Dan pada masa itu kita kena tahu bahawasanya Islam pernah bertapak di negara Spanyol dan berkembang dengan pesat di negara Spanyol, terutamanya di Cordoba. Merujuk kepada kerajaan Islam ataupun kerajaan pemerintahan Muawiyah di Andalusia. Dan kita nak tengok berkenaan dengan Nash'atud Daulah Umayyah fi Andalus, iaitu perkembangan ataupun munculnya kerajaan Umayyah di Andalusia ini. Yang pertama, kita nak tahu berkaitan dengan pengasas bagi kerajaan Umayyah di Andalus ni adalah dikenali sebagai Abdul Rahman I, iaitu Abdul Rahman Ad-Dakhil. Dan tempoh pemerintahan kerajaan Umayyah di Andalus ini adalah pada tahun 138 Hijrah sehingga 422 Hijrah, lebih kurang 248 tahun. Dan kita pernah dengar berkaitan dengan kerajaan Umayyah ini semasa dahulunya, sebelum daripada kerajaan Umayyah di Andalus ni, mereka bertapak di Damsyik. Selepas pemerintahan khalifah, maka bermulalah pemerintahan daripada kerajaan Umayyah di Damsyik, kemudian diambil alih oleh kerajaan Abbasiyah. Maka pada masa itu mereka golongan-golongan Abbasiyah itu mereka pun nak menghapuskan keseluruhan orang-orang yang di bawah keluarga Umayyah, supaya tak ada lagi dah yang boleh mengambil tampuk pemerintahan kerajaan Umayyah itu. Kita akan bincangkan. Kemudian yang pertama, lamma saqatat ad-daulatul Umayyah bidamsyik akhazal Abbasun yatariduna a'dha'ul baiti Umayyun minha. Dan ketika telah jatuhnya kerajaan Umayyah di Damsyik, orang-orang kerajaan Abbasiyah telah menyisihkan ataupun ingin menghapuskan keluarga-keluarga Umayyah.
keluarga-keluarga daripada Bani Umayyah, sehingga berlakunya pembunuhan Khalifah Bani Umayyah di Damsyik yang terakhir, iaitu Khalifah Marwan II, sehingga terbunuhnya Khalifah Marwan II. Okey, kemudian faqad qatala al-Abbasiyun kullaman kana muahhilan minal Umayyin litawalli al-khilafah. Okay, orang-orang Abbasiyah ni mencari dan membunuh semua ahli keluarga Umayyah yang ada kelayakan untuk menjadi khalifah. Okay. Okay, seterusnya wanajan Abdul Rahman bin Muawiyah minal maut wa ba'da dhalik tasalluli ila Palestin. Okay. Abdul Rahman bin Muawiyah terselamat daripada dibunuh dan melarikan diri ke Palestin. Okay, dan di antara semasa orang-orang kerajaan Abbasiyah itu mencari keluarga Umayyah ini, dalam keadaan mereka mengepung dan membunuh keluarga-keluarga Umayyah ni, masih ada lagi yang terselamat, iaitu Abdul Rahman bin Muawiyah. Terselamat daripada dibunuh dan melarikan diri sehingga ke Palestin. Okay, selepas tu hunaka lihaqu bihi Badrun maulahul wafi fatawajjaha gharaban hatta wasala ila shimalul Afrikiyya summa istita'an al-firar ila al-Andalus. Okay. Kemudian bila berada di Palestin tu, Abdul Rahman bin Muawiyah ni bersama dengan pembantunya yang bernama Badrun menuju sehingga ke arah barat, sehingga mereka sampai ke Afrika Selatan dan meneruskan perjalanan daripada Afrika Selatan tu dia orang ni terus berjalan sehingga sampai ke Andalus. Okay. Kemudian yang kelima, wakanat al-Andalus fi zalikal waktu yuhakkimuha Yusuf bin Abdul Rahman al-Fihri. Dan pada ketika itu Andalus ini telah diperintah oleh Yusuf bin Abdul Rahman al-Fihri. Okay. Yusuf bin Abdul Rahman al-Fihri ini dia pada ketika itu merupakan pemerintah di kawasan Andalusia yang merangkumi negeri-negeri di Spanyol, Portugal dan Perancis. Besar tampuk pemerintahan dia tu besar, jajahan wilayah dia. Okey, dan kemudian walamma dakhala Abdul Rahman bin Muawiyah al-Andalus bada an-nas yatajamma'una hawluhu wa yatu'ajjibunahu bihi. Dan setelah Abdul Rahman bin Muawiyah ni sampai ke Andalus, orang ramai ataupun manusia telah berkumpul kepada dia, telah pergi menuju ke arahnya dan berkumpul, kemudian merasa ta'ajjub. Ta'ajjub ni apa? Ta'ajjub ni merasa kagum ataupun hairan dengan Abdul Rahman bin Muawiyah ni. Ialah dia daripada golongan Bani Umawi, tiba-tiba sampai di satu tanah asing di Andalusia. Okey, dan kemudian pada masa tu juga orang-orang ni yang pergi berkerumun dekat Abdul Rahman bin Muawiyah ni, mereka dapat rasakan yang Abdul Rahman bin Muawiyah ni ada satu orang kata macam ketokohan yang boleh memerintah mereka satu hari nanti. Okey, dan kemudian nombor berapa dah ni? Nombor 7. Okey. Yang ketujuh, summa hasala khilafu syadid baina Abdul Rahman bin Muawiyah wa Yusuf bin Abdul Rahman al-Fihri wa syabbat al-harbu bainahum fi sanatu 138 Hijrah wa intahat
bihazimatil Fihri. Okey, dan setelah beberapa ketika bila Abdul Rahman apa bila Abdul Rahman Ad-Dakhil ini duduk di tinggal di Andalusia ni, telah berlaku perselisihan yang hebat di antara Abdul Rahman Ad-Dakhil ini dengan Yusuf bin Abdul Rahman Al-Fihri, pemerintah pada masa itu, dan telah jadi peperangan di antara mereka pada tahun 138 Hijrah sehingga kerajaan Al-Fihri ini kalah. Okey. Dan yang terakhir, yang ke nombor 8 tu, wa adda intisaru Abdurrahman bin Muawiyah fi tilkal mu'rikah ila ta'sisud daulah al-Umayyah fil Qurtubah bil Andalus amin 138 walu kiba Abdurrahman bil Ad-Dakhil. Okey, dan kemudian apabila Abdurrahman bin Muawiyah ini memenangi peperangan dia bersama dengan Al-Fihri tadi tu, dia pun bila menang, dia dapat membentuk satu kerajaan dan mengasaskan kerajaan Umayyah di Cordoba yang berada di Andalus pada tahun 138 Hijrah. Walu Kiba Abdul Rahman, dan dia menamakan dirinya sebagai Ad-Dakhil, iaitu Ad-Dakhil ini bermaksud pendatang ataupun orang yang masuk. Okey. Dia telah membina, dia telah buat satu dia telah bentuk satu kerajaan yang mana pada tahun yang sama selepas dia memenangi peperangan di antara dia dengan Al-Fihri. Okey. Itu rentetan cerita macam mana nak berlakunya terbentuknya kerajaan Umayyah di Andalusia. Okay, dan yang kita tahu daripada rentetan awalnya, kerajaan Muawiyah ni semasa mereka berada di Damsyik, mereka telah melalui satu zaman yang kegemilangan. Kemudian disebabkan oleh pemerintah yang terakhir pada zaman Umayyah di Damsyik itu telah melakukan banyak penindasan terhadap rakyat-rakyat, maka kerajaan ataupun kelompok-kelompok daripada Bani Abbasiyah ni, diorang pun macam buat satu gerakan untuk mempengaruhi rakyat pada masa tu untuk menerima kerajaan Abbasiyah, yang mana diteruskan dengan kerajaan Abbasiyah ni dinisbahkan kepada Al-Abbas, iaitu bapa saudara Nabi. Maksudnya ada Ahlul Bait, ada ahli keluarga Nabi yang ingin membuat satu pemerintahan baru di Damsyik pada ketika itu. Kemudian mereka pun menerima, maka jatuhlah kerajaan Umayyah di Damsyik dan naiklah kerajaan Abbasiyah. Bila diorang ada kuasa, dia pun mencari golongan-golongan puak-puak Umawi ini. Kemudian adalah seorang Abdul Rahman Ad-Dakhil ini terselamat sehingga dia sampai di Andalus dan membentuk satu kerajaan selepas memenangi peperangan dengan pemerintah di masa itu, iaitu Al-Fihri tadi. Yusuf bin Abdul Rahman Al-Fihri. Itulah rentetannya. Maka terbinalah kerajaan Umayyah di Andalusia. Ataupun terbinanya sebuah kerajaan Islam di Cordoba. Okey, kemudian kita nak tengok berkaitan dengan Khulafa Bani Umayyah fi Andalus. Okey, khalifah-khalifah ataupun pemerintah-pemerintah Bani Umayyah di Andalus. Okay. Dan dekat sini dia ada carta aliran tu daripada khalifah yang pertama hingga ke khalifah yang terakhir zaman pemerintahan
kerajaan Andalusi, kerajaan Umayyah di Andalus ni, yang memakan masa yang kita telah bincang tadi. Tempoh pemerintahan mereka ni, kerajaan Umayyah di Andalus ini adalah selama 284 tahun. Okey. Dan kemudian, okey, dekat sini ada petak-petak, ada petak-petak kecil yang ditulis nama dan tahun pemerintahan bagi seseorang khalifah ataupun seseorang pemerintah kerajaan Umayyah ni, dan ada yang berwarna hijau, satu lagi yang berwarna biru. Okey, yang berwarna hijau pemerintah yang menggelarkan dirinya Al-Amir, dan yang berwarna biru yang menggunakan nama khalifah sebagai nama depan dia lah, nama pemerintahan dia tu. Okey, kemudian kita nak tengok. Okay, yang pertama kita tengok sepintas lalu Al-Amir Abdul Rahman Ad-Dakhil yang kita telah bincangkan tadi. Dia adalah pengasas kepada kerajaan Umayyah di Andalus. Okay, dan memerintah daripada tahun berapa tu? 138 Hijrah sehingga 172 Hijrah dan memerintah selama 34 tahun. Okey. Kemudian yang kedua, Amir Hisham bin Abdul Rahman. Ini khalifah ataupun pemerintah yang kedua, Amir Hisham, Al-Amir Hisham bin Abdul Rahman. Beliau dilahirkan di Cordoba yang merupakan anak pertama kepada Abdul Rahman I. Anak pertama kepada Abdul Rahman Ad-Dakhil tadi. Kemudian beliau memerintah selama 8 tahun dan menyiapkan sebuah bangunan bernama Mazquita yang pada suatu ketika merupakan masjid yang terbesar di Cordoba, tetapi pada masa sekarang ni jadi gereja Katolik di Cordoba. Okey, kemudian yang ketiga, Al-Amirul Hakam bin Hisham. Okey, memerintah daripada tahun 180 hingga 206. Dan memerintah selama 26 tahun. Okay. Kemudian Amir Abdul Rahman Al-Awsat ataupun Abdul Rahman II memerintah selama 32 tahun, anak kepada Amir Al-Hakam I. Okay. Seterusnya, khalifah yang kelima ataupun pemerintah yang kelima, Al-Amir Muhammad Al-Awwal bin Abdul Rahman Sani. Okay. Memerintah selama 35 tahun, iaitu daripada tahun 238 Hijrah sehingga 273 Hijrah. Selama 35 tahun, seorang yang bersifat sederhana, wara' dan bijak, merupakan dia ni adalah anak kepada Abdul Rahman II. Ayah dia khalifah yang keempat tu. Kemudian khalifah yang keenam, Al-Amir Al-Munzir bin Muhammad Awal. Okay, anak kepada Al-Amir Muhammad I, memerintah selama 2 tahun. Daripada tahun 273 Hijrah sehingga 275 Hijrah, selama 2 tahun. Kemudian pemerintahan berpindah kepada Al-Amir Abdullah bin Muhammad, memerintah selama 30 tahun, iaitu pada tahun bermula dari tahun 275 Hijrah sehingga tahun 300 Hijrah. Okey, seterusnya khalifah yang seterusnya adalah Al-Khalifah Abdul Rahman An-Nasir Lidinillah, yang memakai gelaran Abdul Rahman III,
yang juga dikenali sebagai An-Nasir. Beliau adalah pemerintah yang mula-mula memakai memakai gelaran khalifah supaya dia nak disamakan ataupun nak setaraf dengan kerajaan Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah di Tunisia. Mereka itu pada masa yang sama mereka menggunakan gelaran khalifah, dan di Andalus juga Abdul Rahman III ini, Khalifah Abdul Rahman III ini nak menggelarkan diri dia sebagai khalifah. Inilah pemerintah yang pertama menggunakan gelaran khalifah di kerajaan Umayyah di Andalus. Okey, kemudian memerintah selama 49 tahun, daripada tahun 300 Hijrah sehingga tahun 350 Hijrah, bergelar sebagai An-Nasir. Dia ni digelar sebagai An-Nasir, yang bermaksud pelindung. Okey, kemudian selepas daripada Khalifah Abdul Rahman An-Nasir tadi, maka tugas khalifah jatuh pula kepada Khalifah Al-Hakam Sani, iaitu anak kepada Khalifah Abdul Rahman III, memerintah selama 16 tahun daripada 350 Hijrah sehingga 366 Hijrah. Okey, selepas tu Khalifah Hisham Sani daripada tahun Khalifah Hisham Sani ni menggantikan ayahnya Al-Hakam II ketika berumur 10 tahun dan memerintah selama 33 tahun. Khalifah Hisham Sani ni adalah khalifah yang termuda yang dilantik menggantikan ayah dia Al-Hakam II pada ketika umur 10 tahun. Okey, seterusnya Khalifah Muhammad bin Hisham. Khalifah Muhammad bin Hisham dan memakai gelaran Muhammad II, memerintah selama 1 tahun. Memerintah selama 1 tahun saja. Masa ni dah berlaku macam pertelingkahan, masing-masing nak rebut jawatan khalifah. So tempoh pemerintahan tu sekejap-sekejap je. Kemudian khalifah yang ke-12, Khalifah Sulaiman bin Al-Hakam, pada tahun 400 Hijrah dan memerintah dalam beberapa bulan sahaja. Kemudian tampuk pemerintahan dia diambil oleh Muhammad bin Hisham sekali lagi. Dia kata marratan saniyah, kali kedua, dan pada kali ini Khalifah Muhammad bin Hisham ni memegang berkuasa selama 3 tahun daripada tahun 400 sehingga 403 Hijrah. Kemudian Al-Khalifah Hisham Sani marratan saniyah, kembali lagi pemerintahan kepada Hisham Sani beberapa ketika. Kemudian sekali lagi Khalifah Sulaiman bin Al-Hakam, sebut tak tadi Khalifah yang ke-12 tu Sulaiman bin Al-Hakam, lama dia menunggu. Kemudian pada tahun 403 Masihi hingga 407 Masihi, beliau dapat lagi memerintah kerajaan Umayyah ni selama 4 tahun. Okay. Ni dia. Kemudian Khalifah yang ke-16, Khalifah Abdul Rahman Ar-Rabi'. Khalifah Abdul Rahman IV. Kat sini
memerintah pada tahun 407, kemudian berpindah kepada Khalifah Abdul Rahman Al-Khamis pada tahun 414, kemudian Khalifah Muhammad As-Salis pada tahun 415 hingga 417, selama 2 tahun. Kemudian sampai ke khalifah yang terakhir, iaitu Khalifah Hisham III, iaitu memerintah selama 4 tahun, daripada 417 Hijrah sehingga 418 Hijrah sehingga tahun 422 Hijrah. Okey, itu adalah rentetan ataupun susur galur ataupun panggil carta pemerintahan kesemua kesemua khalifah-khalifah dalam kerajaan Bani Umayyah di Andalusia. Okey, dan kemudian kita nak tengok berkaitan dengan isnani asharul khulafa fil Andalus. Kita nak tengok berkaitan dengan dua khalifah yang masyhur pada ketika pemerintahan kerajaan Umayyah di Andalus. Okey. Yang pertama ni adalah Abdul Rahman Ad-Dakhil, iaitu pengasas tadi tu yang kita telah sebutkan sedikit di awal pembelajaran kita tadi tu. Okey. Ta'rifu bihi, pengenalan dia ataupun seberingkas berkaitan dengan biodata diri dia ni. Okay, nama dia Abdul Rahman bin Muawiyah bin Hisham, menggunakan gelaran Abdul Rahman Ad-Dakhil, orang yang masuk ataupun pendatang. Kemudian dilahirkan pada tahun 113 Hijrah ataupun pada tahun 137 ataupun pada tahun 731 Masihi. Okay. Kemudian Makanul Milad, tempat lahirnya adalah di Damsyik, di negeri Syam. Istimla'ul Hukmi, memulakan pemerintahan pada tahun 138 Hijrah. Beliau adalah khalifah yang terawal ataupun khalifah yang pertama yang memerintah kerajaan Bani Umayyah di Andalus. Okey, tengok pada hal ta'allam tu, adakah anda tahu? Nama bapanya adalah Muawiyah bin Hisham dan nama ibu dia adalah Mahziyah Barbariyah. Okey. Barbariyah ni adalah satu keturunan daripada belah-belah Afrika sana tu. Okey, kemudian nasy'atuhu, kehidupannya ataupun sejarahnya. Okey, nasya'a Abdul Rahman fi Baitul Khilafah Al-Umayyah di Bidamsyik. Abdul Rahman Ad-Dakhil ini telah maksudnya dilahirkan dan dibesarkan di rumah khalifah. Rumah khalifah Umayyah di Damsyik. Indama aqamal Abbasiyun. Okey, ini dah yang kat situ. Okey, indama aqamul Abbasiyun daulatuhum ba'da daulah Umayyah kana hadfuhum al-qada' 'ala al-Umayyin. Apabila kerajaan Abbasiyah berjaya membina kerajaan, mereka ingin menghapuskan keturunan Umayyah. Dan Najahan Abdul Rahman bin Muawiyah alladhi ikhtaba'a fi qaryatil al-mun'azilah qaribatu minal Furat. Okey. Dan Abdul Rahman Ad-Dakhil ini semasa diburu oleh kerajaan Abbasiyah, dia berjaya bersembunyi di satu penempatan ataupun satu kampung yang terpencil yang berdekatan dengan Sungai Furat.
Okay. Farra Abdurrahman ad-dakhil minasyam wa wasala ila Palestin. Dan telah Abdul Rahman Ad-Dakhil ini telah melakukan perjalanan daripada Syam sehingga sampai ke Palestin. Pada ketika itu umur dia 20 tahun. Summa wasala ila Qurtubah, kemudian dia pun sampai di Cordoba. Summa bui'a Abdul Rahman bil imarati fiha. Kemudian beliau telah dilantik Abdul Rahman Ad-Dakhil ini, dia dilantik sebagai ketua oleh masyarakat pada masa itu. Okay. Mungkin adalah yang tak kena dalam pemerintahan Al-Fihri pada masa itu, sehingga kan orang luar ni, Abdul Rahman Ad-Dakhil ni mendapat kepercayaan oleh masyarakat. Okay. Fa'urifat hadhil fatrah bi fatrati imaratul Umayyah. Okay, pemerintahan ketika itu dinamakan permulaan pemerintahan Umayyah. Bila dia ada satu kelompok kecil, masyarakat dah mula percaya, maka dia namakan itu adalah permulaan bagi pemerintahan kerajaan Umayyah. Okay. Seterusnya akhlaquhu, dan Abdul Rahman Ad-Dakhil ni seorang yang karimun, mulia, syuja'un, berani, mutawadi'un, merendah diri, dan mukhalitatun nas, bercampur dengan masyarakat, bercampur dengan manusia. Okey. Kemudian al-wafat, tak tanda pula. Okey, al-wafat, wafatnya Abdul Rahman Ad-Dakhil ni di Cordoba pada tahun 172 Hijrah ataupun pada tahun 788 Masihi. Okey. Kalau kita tengok maklumat al-idhafiyah tu, maklumat tambahan tu, umur ketika wafat hanya pada umur 59 tahun dan tempoh pemerintahannya selama 34 tahun. Kemudian tu hal ta'allam, adakah anda tahu tu? Abdul Rahman bin Muawiyah ini telah memakai gelaran Ad-Dakhil kerana dia adalah orang luar yang telah masuk ke Cordoba dan menjadi pemerintah. Dan dia hebat, dia ni Abdul Rahman Ad-Dakhil ni hebat dalam bidang syair, penyampaian, dan tahu tentang ataupun alim berkaitan dengan hukum-hukum syariah. Okay, itu berkaitan dengan Abdul Rahman Ad-Dakhil. Seterusnya, An-Nasir lidinillah. Okay. An-Nasir lidinillah. Abdul Rahman An-Nasir bin Muhammad bin Abdullah nama dia. Okay. Pemerintah yang tadinya pengasas, kemudian ini Abdul Rahman An-Nasir ini adalah khalifah yang pertama bagi kerajaan Umayyah di Andalus yang menggunakan gelaran khalifah pada nama dia. Okey, kemudian gelaran dia Abdul Rahman An-Nasir lidinillah ataupun Abdul Rahman As-Salis. Dia menggunakan dua nama tu sebagai nama apa dia panggil kunyahnya, nama yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingat nama gelaran dia. Okey. Kemudian tarikh lahir dia dilahirkan pada tahun 278 Hijrah ataupun pada tahun 891 Masihi, dan dilahirkan di Cordoba, memulakan pemerintahan Isti'lamul Hukmi pada tahun 300 Hijrah, wa huwa samin min khulafa Bani Umayyah fil Andalus. Beliau adalah khalifah yang ke-8 ataupun pemerintah yang ke-8 bagi semua khalifah Bani Umayyah bagi kerajaan Bani Umayyah di Andalus. Dia pemerintah yang ke-8 dah. Okay, nash'atuhu, sejarahnya
tulia khilafatu ba'da wafatu jadduhul al-Amir Abdullah bin Muhammad. Mengambil alih pemerintahan selepas wafat datuknya Al-Amir Abdullah bin Muhammad. Kemudian waqtadana Abdullah bin Muhammad Hafizatul Yatim Abdul Rahman An-Nasir, dan telah memeluk ataupun telah Abdul Rahman An-Nasir ini sangat disayangi oleh datuk dia kerana dia ni merupakan seorang anak yatim, dan wa khassa Abdul Rahman An-Nasir bir riayati duna ghairihi min abna Abdullah bin Muhammad. Dan Abdul Rahman An-Nasir ini dia telah dikhaskan untuk dia yang mana dia ni dijaga tanpa anak-anak Abdullah bin Muhammad yang lain. Dia ni tanpa ada datuk dia ni bela dia dalam keadaan dia tak berasingan daripada anak-anak bapa-bapa saudara dia yang lain. Okey. Wastabshirun nas biyumna nakibatuhu wa alu himmatihi wa aluun hummatihi wa raju islahul umur ala yadihi. Dan orang-orang pada masa tu, masyarakat pada masa tu gembira dengan cara Abdul Rahman An-Nasir ni dan hemah dia, akhlak dia, dan telah berharap akan ada penambahbaikan di bawah pemerintahan An-Nasir ini. Okay. Dan kemudian wala khiba, dia telah menggelarkan, Abdul Rahman An-Nasir ni telah menggelarkan diri dia sebagai khalifah, kama urifa dhalika fi daulah al-Fatimiyah bi Tunis wa daulah al-Abbasiyah bi Baghdad. Dia telah menggelarkan dirinya sebagai khalifah sama seperti kerajaan Fatimiyah di Tunisia dan kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Dia nak setarafkan dia dengan pemerintah-pemerintah yang lain. Okey, kemudian akhlaknya. Akhlaknya kana An-Nasir hubbul ilmi wal ulama. Dia ni sangat mencintai ilmu dan ulama. Sangat mencintai ilmu dan ulama. Yang kedua, kana An-Nasir samhan wa syahman. Seorang yang bertolak ansur dan menerima pandangan orang lain. Ma'ruf bihusnil ahdi. Seorang yang menepati janji. Okey, dan tufiya, wafat dia, Tufiya Abdul Rahman An-Nasir dia ni meninggal wafat dia di Cordoba pada tahun 350 Hijrah ataupun pada tahun 961 Masihi. Okey, kemudian kalau kita tengok hal ta'allam hubbun Nasir al-ilmi wal ulama. Abdul Rahman An-Nasir ini seorang yang sangat cintakan ilmu dan ulama, dan fasarat Cordoba markazan lil ulum wal adab fi ahdihi. Dan Cordoba ni menjadi pusat pendidikan, menjadi pusat pendidikan pada zaman pemerintahan dia. Wa kana An-Nasir yumliku kifayatul bahirah as-siyasiyah wa askariyah wa idariyah. Pada Abdul Rahman An-Nasir ni merupakan seorang pemerintah yang hebat dalam bidang politik, ketenteraan, dan mempunyai corak pemerintahan yang luar biasa daripada pemerintah-pemerintah lain. Wajanibu zalika, dan oleh kerana itu kana aliman adiban yuhawwi syar'i wa yanzimuhu wa yakribu syu'ara wal udaba. Dan dia ni seorang yang alim, dan juga seorang penyair, serta sering mendekatkan diri dengan penyair dan sastrawan. Okey. Kemudian Al-Qimatun Nabilah tu. Okay, kalau kita tengok kat situ, sebenarnya
Islam ni telah sampai ke Cordoba pada zaman Tariq bin Ziyad lagi. Ha? Pada tahun 811, 711 Masihi. Dan dia kata min sifatil muslim hiya syuja'ah wa adamul ya'si. Daripada sifat orang Islam itu adalah berani dan tidak mudah putus asa. Kerana pembukaan kota Andalus ini telah dibuat oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nasir pada tahun 711 Masihi. Dan pada ketika itu telah Tariq bin Ziyad ini telah berkhutbah kepada tentera-tentera dia dengan berkata ayyuhan nas ainal mafar al-bahru min waraikum wal adu amamakum wa laysa lakum wallahu illa sidqu was sabru ay fil jihad wa qitalil adu. Okey. Dia kata Tariq bin Ziyad ni dia kata pada masa tu, wahai saudara-saudaraku, nak buat apa sekarang ni? Musuh di depan kamu, di belakang itu adalah laut. Mana nak lari? Nak tak nak, kita kena berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin dan sabar dalam jihad ini dan pertahankanlah jiwa. Itu semangat daripada Tariq bin Ziyad yang dia bagi kepada tentera dia pada masa ni. Pada masa dia memula pembukaan Andalus sebelum daripada pemerintahan Umayyah ni lagilah. Okey, dan yang kita bacakan tadi itu adalah sikit sebanyak berkaitan dengan pemerintahan kerajaan Umayyah di Andalusia, yang mana mereka ni telah satu ketika telah jatuh pemerintahannya di Damsyik, kemudian membuka sampailah Abdul Rahman Ad-Dakhil membuka kerajaan baru, kerajaan Umayyah di Andalusia, dan pada masa ni telah berkembangnya kerajaan Islam, berkembangnya kita kata dari sudut pendidikan dan sebagainya telah terjadi pada zaman kerajaan Umayyah di Andalusia. Saya mohon maaf atas ketidaklancaran dan semoga apa yang telah kita bincangkan ini dapatlah sedikit sebanyak manfaat untuk dijadikan rujukan lah. Okay, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.